Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama di atas talian untuk kita mendengar sebuah hadis yang ditulis kitabnya oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, yang mana kuliah ini kebiasaannya saya adakan setiap sekali sebulan ataupun 2 kali sebulan di salah sebuah office ataupun pejabat sahabat saya di Lembah Kelang di Kuala Lumpur, tetapi oleh kerana disebabkan PKP, disebabkan oleh kerana wabak yang melanda negara kita dan seluruh dunia pada hari ini, jadi mereka minta untuk saya adakan secara atas talian. Dan untuk mendapatkan orang kata apa, capaian yang lebih luas, maka kita broadcast ataupun lakukan kuliah ini di atas talian dan boleh diikuti oleh mereka-mereka yang mengikut Facebook saya ataupun page Facebook saya. Dan insya-Allah hari ini kita akan lihat kisah yang ke-19 yang dibawakan oleh Dr. Almarhum Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar di dalam kitab dia, kisah-kisah ghaib daripada hadis-hadis yang sahih. Kata Dr. Sulaiman Al-Ashqar pada kisah yang ke-19 ini, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala li ahwani ahli al-ard 'adhaban yawm al-qiyamah law anna laka ma fil ardi min shay' akunta taftadi bih fayaqulu na'am fayaqul aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi. Hadis ini yang dibawakan sebagai kisah yang ke-19, yang mana hadis ini merupakan riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Ar-Riqaq, bab sifatil jannah wan nar, yang mana kita semua tahu Sahih Bukhari merupakan kitab hadis yang paling sahih di sisi ahli sunnah wal jamaah selepas daripada Al-Quran. Jadi hadis ini kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar an Anas, daripada Anas bin Malik, merupakan khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke bumi Madinah, Anas ini baru sekitar umur 10 tahun. Yang mana Anas ni tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, apabila dia menjadi khadam Nabi, maka dia termasuk di kalangan orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah kita melihat banyak juga hadis yang diriwayatkan melalui jalur Anas ini. Banyak hadis yang Anas ni riwayat kerana apa? Kerana Anas merupakan di antara orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ini berusaha untuk berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyediakan kelengkapan Nabi dalam seharian. Jadi sahabat ni tuan-tuan ada banyak cara mereka untuk mereka ini mendekatkan diri dengan Nabi, rapat dengan Nabi, supaya mereka dapat belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan sahabat Nabi seperti Abu Hurairah menjadi ahlu suffah, menjadi orang yang tidak mempunyai apa-apa kita kata pekerjaan. Kerana apa? Kerana dia bimbang kalau dia pergi bekerja nanti dia akan terlepas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rela
untuk hidup di dalam dunia ini sebagai orang yang susah, sebagai orang yang miskin, sebagai orang yang lapar, hanya semata-mata kerana ingin belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu besar pengorbanan sahabat-sahabat ini. Ada hadis yang dulu saya pernah baca kan, di mana Abu Zar ni pun merupakan di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Satu hari Abu Zar, tuan-tuan boleh tengok hadis ni dalam Riyadhus Salihin, yang mana satu hari dia berjalan dalam waktu malam, dalam gelap, tiba-tiba dia ternampak Nabi di depan dia. Nabi berjalan seorang-seorang. Dia tak ingin nak mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu kerana mungkin Nabi nak sedikit privacy pada waktu tu, tetapi dia ikut juga di belakang Nabi kerana kata para ulama, dia nak belajar sesuatu daripada Nabi. Kalau Nabi buat apa-apa ataupun Nabi sebut apa-apa doa, paling tidak dia dapat satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah tingginya kesungguhan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak memelihara sunnah Nabi dan nak mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang perlu untuk kita ni orang Islam yang datang kemudian ni lagilah wajar untuk kita ni bersungguh ataupun kita katakan menghargai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mengetahui sesebuah hadis yang sahih merupakan rezeki daripada Allah Azza wa Jal. Kerana ulama zaman dulu demi nak mendengar sebuah hadis, kadang-kala mereka terpaksa untuk mengembara jauh. Seperti mana Abu Ayyub mengembara daripada rumah dia pergi ke Mesir hanya semata-mata nak bertemu dengan Uqbah bin Amir dalam usaha untuk memastikan apa yang dia dengar daripada Nabi itu adalah benar seperti mana yang Nabi sebutkan. Bila dah sampai ke rumah Uqbah bin Amir, dia tak tunggu lama lah. Uqbah kata betul lah seperti mana yang kau dengar hadis tu. Maka dia pun balik ke rumah dia dan Uqbah terkejut dengan perbuatan Abu Ayyub. Ini merupakan pengorbanan sahabat. Jabir bin Abdullah Al-Ansari sanggup mengembara daripada Madinah Al-Munawwarah pergi ke Syam semata-mata nak berjumpa dengan Abdullah bin Unais, nak bertanya tentang sebuah hadis yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id ibnul Musayyib merupakan di antara orang yang pernah menyebutkan, Sa'id bin Musayyib ni tabi'i, seorang tabi'i besar daripada Madinah, ulama hadis dan faqih daripada Madinah. Dia mengatakan, inni la asiru masirata yaumin wa lailah li ajli hadithin wahid. Aku sanggup bermusafir sehari semalam demi untuk mencari sebuah hadis. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, besarnya pengorbanan sahabat di dalam nak menuntut ilmu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar besarnya pengorbanan sahabat dalam menjaga ketulinan dan keaslian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suka saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam kesempatan yang ini bahawasanya Anas ini bukan hanya dia sahabat, ibunya juga adalah sahabat. Ibunya dikenali dengan gelaran Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ummu Sulaim inilah orang yang bertanggungjawab menjadikan Anas ini duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khadam. Yang mana Ummu Sulaim apabila dia masuk ke dalam Islam, suami dia iaitu Anas, bapa kepada Anas, iaitu ayah kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang bernama Malik bin Nadar. Malik bin Nadar apabila melihat Ummu Sulaim telah menerima Islam, Malik tidak mahu menerima Islam dan akhirnya beliau murka kepada isterinya apabila masuk Islam dan pergi ke Syam dan meninggal dunia di sana dalam keadaan yang tidak Islam. Ummu Sulaim kerana mempertahankan akidah sanggup berpisah dengan suami asalnya, kerana suami asalnya tidak menerima Islam. Dan apabila Ummu Sulaim ini dipinang setelah dia bercerai dengan ataupun berpisah dengan suami lamanya yang tidak mahu menerima Islam, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, dia dipinang oleh Abu Talhah. Dia dipinang oleh Abu Talhah yang pada ketika itu juga tidak Islam. Sehingga kan Ummu Sulaim seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunan dia, Ummu Sulaim mengatakan Abu Talhah ini bukan orang yang ditolak pinangannya, tetapi dia pada waktu itu adalah musyrik. Dia pada waktu itu adalah orang yang tidak menerima Islam. Maka kalau engkau ingin bernikah dengan aku,
masuklah Islam. Itu saja yang aku pinta daripada engkau, itu saja yang aku tuntut daripada engkau sebagai mahar. Maka Abu Talhah pun akhirnya menerima Islam dan berkahwin dengan Ummu Sulaim. Kisah ini membuktikan kepada kita bahawasanya cinta kepada Allah dan Rasul di dalam jiwa para sahabat, cinta kepada Allah dan Rasul di dalam jiwa para sahabat lebih tinggi daripada kecintaan kepada manusia yang lain. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, yang bermaksud tidak beriman. Bila Nabi sebut dalam hadis ni tidak beriman, berdasarkan kepada pemahaman kita terhadap hadis-hadis yang lain, maksudnya tidak sempurna iman. Bukan maksudnya Nabi kata tak beriman dalam hadis ni Nabi nak mengatakan kufur, tidak. Tetapi Nabi nak mengatakan tidak sempurna iman. Kerana di sisi ahli sunnah wal jamaah, iman di sisi kita, iman di sisi manusia itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Bertambahnya iman dengan ketaatan kepada Allah, dengan ibadah, dengan memerhatikan kepada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal pada makhluknya, pada alam semesta, pada perjalanan dunia, dan berkurangnya iman dengan maksiyah. Oleh kerana itu Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah, untuk memerhatikan perjalanan alam, untuk memerhatikan tentang uniknya penciptaan dunia ini, penciptaan alam semesta ini, supaya kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi kata tidak beriman dalam hadis ini, Nabi memaksudkan ialah tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehinggalah aku, kata Nabi, sehinggalah Nabi menjadi orang yang lebih dicintai di sisi seorang mukmin berbanding daripada ayah ibunya, berbanding daripada anaknya, berbanding daripada manusia keseluruhannya. Jadi Ummu Sulaim telah mensyaratkan kepada Abu Talhah untuk menerima Islam, baru boleh kahwin. Jadi ini besar tuan-tuan. Bukan kerana cinta sanggup menggadaikan akidah. Bukan kerana semata-mata nak berkahwin sanggup mempergadaikan akidah kita sehingga kita sanggup untuk kufur. Rugilah mereka yang mendahulukan cinta manusia berbanding cinta Allah dan Rasulnya. Cinta Allah dan Rasul mesti dipaksa dalam jiwa manusia. Walaupun orang kata cinta ini benda yang tak boleh dipaksa, tetapi cinta kepada Allah dan Rasul mesti dipaksa. Mesti dipaksa. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar. Kerana Umar radhiyallahu anhu pada satu hari dia pernah sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia kata, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada semua perkara kecuali diri aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menyebut kepada Umar, wa ala nafsika ya Umar, engkau kena jadikan diri aku ini lebih engkau cinta walaupun terhadap diri engkau sendiri, wahai Umar. Maksudnya kat sini dia kena paksa. Sebab itu kata Al-Imam Al-Khattabi, paksa diri sayang kepada Nabi lebih daripada manusia yang lain, lebih daripada makhluk yang lain, seperti mana orang sakit dipaksa untuk menyayangi ubatnya. Walaupun ubat ni secara adatnya, secara kebiasaannya adalah pahit, tak ada orang suka, tetapi orang sakit dia paksa diri dia untuk suka benda yang pahit kerana benda itu memberi manfaat kepada fizikal dia. Sama seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi lebih dahsyat daripada hanya sekadar ubat. Kerana ubat memberi manfaat kepada fizikal manusia. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ubat kepada jiwa manusia dan memberi penawar kepada fizikal manusia dan roh apabila mereka sampai ke negeri akhirat nanti. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita ambillah pengajaran daripada kisah-kisah sahabat ini. Saya cerita ni kerana kita zaman ni kita melihat ramai orang yang sanggup
mempergadaikan akidah hanya semata-mata nak mengejar cinta dunia ataupun nak mengejar cinta manusia. Ada orang yang kadang-kadang sanggup untuk melakukan perkara yang haram hanya semata-mata kerana nak mengambil hati orang bukan Islam. Sedangkan orang bukan Islam tu pun tak pernah tuntut daripada kita untuk melakukan perkara yang haram. Bahkan mungkin sebahagian besar daripada mereka akan hormat kita kalau kita sebut kepada mereka, saya tak boleh buat benda ni kerana agama saya melarang benda ni untuk saya buat. Maka mereka akan faham. Tak perlu pun untuk kita meleburkan pegangan agama. Tak perlu pun untuk kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. Hanya semata-mata kerana kita nak mengambil hati mereka. Yang mana mereka tak pernah tuntut pun daripada kita untuk melakukan perkara itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya cerita ni lebih kurang kisah para sahabat ni untuk apa? Paling tidak untuk kita mengambil semangat. Kerana kita perlu mengambil semangat, mengambil tauladan daripada tokoh-tokoh besar Islam yang pernah ada di dalam sejarah umat Islam. Yang mana perjuangan mereka, pengorbanan mereka, cinta mereka pada agama merupakan perkara yang kalau kita fikirkan, kita terlalu bersyukur kepada Allah kerana menyediakan generasi yang membantu Nabi SAW dengan bantuan yang tidak berbelah bagi. Tidak berbelah bagi. Jadi kita ambil pengajaran sedikit. Itu lebih baik daripada kita ambil tauladan daripada tokoh-tokoh fake, tokoh-tokoh palsu yang diperkenalkan oleh Hollywood. Yang mana kadang-kadang anak kita bila cerita pasal hero, dia tak ingat cerita hero Islam ni. Dia dok ingat, bila sebut hero, dia dok ingat Avengers. Bila sebut hero, dia dok ingat Captain America, kan? Jadi ini merupakan satu perkara yang malang. Kalau anak-anak kita yang Muslim tidak kenal langsung dengan tokoh-tokoh besar Islam, tidak kenal langsung dengan hero-hero yang pernah berlalu dalam sejarah umat Islam. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas riwayatkan hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. So hadis ni Nabi cerita tentang dialog Allah dengan orang-orang yang berada, dengan satu orang yang berada di dalam neraka. Yaqulullahu li ahwani ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Allah berkata, Allah akan berkata kepada orang yang azabnya paling ringan di dalam neraka pada hari kiamat, lau anna laka ma fil ardi min syai, kalaulah bagi kamu ni di dalam dunia ada perkara, kalau bagi kamu ni ada perkara di dalam dunia yang mana semua di dalam dunia ni menjadi milik kamu. Para ulama kata perkataan min syai, min tu maksudnya lil istighraq. Semua benda yang ada dalam dunia ini menjadi milik kamu. Semua benda yang ada di dalam dunia ni, dalam alam ini, daripada Jepun sampai ke Amerika, semua yang ada oleh khazanah dunia ni, yang termasuk dalam khazanah dunia, yang termasuk dalam harta dunia ni, katalah ia menjadi milik kamu. Ya, ia menjadi milik kamu. Akunta taftadi bih, adakah engkau ingin jadikan semua milik kamu yang berada dalam dunia ini sebagai ganti untuk kamu melepaskan diri daripada azab neraka? Kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kata Allah sebut benda ni, Allah sebut soalan ni kepada orang yang azabnya di dalam neraka paling ringan. Tapi hadis ni tak bagi tahu siapa ahli neraka ni. Sebahagian ulama hadis mengatakan yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah Abu Talib. Wallahu a'lam. Tetapi memang ada di dalam hadis yang lain yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya orang yang paling ringan azab di hari kiamat nanti adalah Abu Talib, yang mana Abu Talib akan diletakkan batu di kaki dia ataupun dialirkan air dalam neraka yang kena pada kaki dia dan menggelegak otak dia. Ini disebut di dalam hadis. Jadi bila dia ni paling ringan, maksudnya ada orang yang azabnya lebih berat daripada tu.
Ada orang yang azabnya lebih berat daripada tu. Itu kita kena faham hakikat tu. Jadi bila Allah Ta'ala pilih orang yang paling ringan kena azab di hari kiamat, Allah tanya soalan kat dia. Soalan apa? Allah kata, kalaulah semua dalam dunia ni menjadi milik kamu, semua hak kamu. Tuan-tuan, kita tengok hari ni orang paling kaya, walaupun kadang-kadang kekayaannya tu di luar daripada akal fikiran kita untuk bayang. Kan? Tengok rumah Donald Trump lah, punya kaya. Dia punya bilik tu penuh dengan emas sebagai hiasan, kan? Punya kaya. Kita beli emas pun kadang-kadang berjimat-jimat. Tapi orang paling kaya ni dahsyat. Itu tara kongsi. Yang mana dunia ni bukan dia milik seorang dah. Tapi kalaulah dunia ni, kata Allah, menjadi milik kamu semuanya. Saya ingat lebih daripada trilion lah kot, kan? Lebih pada trilion lah kalau ada. Adakah kamu sanggup untuk menjadikan ia sebagai ganti pembayaran untuk kamu bebas daripada neraka? Bahkan di dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, iaitu riwayat disebutkan, kalaulah kita panggil, dalam riwayat dalam Sahih Muslim ada satu riwayat yang lain disebutkan, lau kanat laka ad-dunya wa ma fiha, kalaulah semua yang ada di dalam dunia ini menjadi milik kamu, hendak tak kamu jadikan ia sebagai ganti? Yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, di dalam Sahih Ibn Hibban ada lagi riwayat yang lebih menjelaskan maksudnya. Dia kata, dalam Sahih Ibn Hibban dikatakan, yu'ta birrajulin min ahli an-nar fayuqal ya ibna adam kaifa wajadta manzilak fayaqul syarra manzilin atau syarru manzilin fayuqalu lahu hal taftadi biqurabil ardi dhahaba yaqulu na'am ya rab. Dialog ni Nabi kata dalam hadis riwayat Ibn Hibban dengan sanad yang sahih, akan didatangkan dengan seorang lelaki daripada kalangan ahli neraka dan dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, bagaimana kamu dapati tempat kamu turun di dalam neraka? Maka dia mengatakan syarru manzilin, ia seburuk-buruk tempat. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia, hal taftadi biqurabil ardi zahaba, kalaulah kata seisi dunia ni dipenuhi dengan emas, kalaulah kata emas seisi dunia jumlahnya, semua tu emas, sanggup tak kamu jadikan ia sebagai bayaran untuk kamu lepas daripada azab neraka? Dia kata na'am. Dia kata aku sanggup. Nak bagi tahu kat kita tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, bahawasanya azab neraka ini bukan satu benda yang ringan. Orang yang paling ringan kena azab dalam neraka pun sanggup untuk membayar apa saja yang dia ada demi untuk melepaskan diri dia daripada azab neraka. Ni benda yang kita kena tahu. Walaupun sebahagian daripada kita mungkin tahu dah. Sebahagian daripada kita mungkin bila baca Quran akan lalu ayat-ayat yang bercerita tentang azab neraka. Tetapi manusia ini sifatnya pelupa. Manusia ini sifat dia, walaupun dia tak lupa, kadang-kadang penghayatan dia tu jadi kurang. Berapa ramai di kalangan manusia yang mengetahui bahawasanya salat itu wajib? Berapa ramai dalam kalangan manusia yang mengetahui bahawasanya menutup aurat itu wajib? Berapa ramai dalam kalangan manusia yang mengetahui bahawasanya menjalankan amanah tanpa khianat itu adalah satu kewajipan? Berapa ramai dalam kalangan manusia yang mengetahui bahawasanya rasuah itu adalah haram? Tetapi dalam masa yang sama, walaupun mereka tahu, tetapi mereka langgar juga. Mereka langgar juga larangan Allah. Mereka tahu salat itu wajib, mereka tinggalkan salat. Bila tanya, kau tahu tak wajib? Tahu. Berapa ramai dalam kalangan manusia yang mengetahui menutup aurat itu wajib, tapi mereka langgar juga. Bila ditanya, kau tahu tak tutup aurat wajib? Tahu. Habis tu kenapa tak tutup? Belum sampai seru. Kerana manusia ini selain daripada tahu, dia juga ada satu lagi elemen yang kita panggil mahu. Tahu dan mahu kena jalan serentak. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, pendakwah bukan hanya sekadar memberikan ilmu, kerana ilmu itu letaknya di sini. Tetapi dalam masa yang sama, dia juga kena berinteraksi dengan manusia di sini, di jantung. Kerana yang ni kognitif, yang ni afektif. Ini bahasa orang pendidikan lah. Saya daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, adalah
kursus-kursus yang kami pensyarah-pensyarah Universiti Pendidikan ni kena ambil, jadi kena belajar lah sikit-sikit. Dan benda ini sebenarnya disebutkan oleh Islam lama dulu, iaitu bercerita manusia ini bukan hanya memberi ilmu kepada dia dari sudut kognitif, dari sudut pemahaman tu satu, tetapi yang lebih penting daripada itu ialah mahu, iaitu yang ni. Kerana manusia ni kalau hanya sekadar tahu, belum lagi kuat untuk menjadikan dia tertarik melakukan perkara yang dikehendaki ataupun yang diperintahkan oleh Allah. Kalau sekadar tahu, tuan-tuan, iblis pun tahu. Iblis ni interaksi dengan Allah langsung, secara langsung. Dan dia tahu. Dia tahu lebih daripada kita mungkin. Tetapi dia tidak ada mahu. Dia tidak ada mahu untuk mentaati perintah Allah Azza wa Jal. Jadi sebab itu di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal selain daripada memberikan ilmu kepada manusia, Allah juga berinteraksi dengan manusia melalui jiwa mereka. Yang mana jiwa ini menimbulkan mahu. Dan hadis Nabi SAW, selain daripada berinteraksi dengan manusia dengan memberikan ilmu, ia juga berinteraksi dengan jiwa manusia, supaya menimbulkan perasaan mahu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sebab itu ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan syurga, yang berkenaan dengan neraka ini diulang-ulang. Walaupun Al-Quran dok bercerita tentang neraka, hadis Nabi juga banyak bercerita tentang azab neraka, supaya manusia ini beringat. Supaya manusia ini beringat dan supaya manusia ini ada perasaan takut. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawasanya hidup kita ni bukan selama-lamanya. Kita tahu bahawasanya satu hari nanti kita akan mati. Ini dikongsi oleh bukan hanya orang Islam, dikongsi oleh semua manusia. Semua manusia tahu hakikat ni. Hakikat apa? Hakikat satu hari nanti kita akan mati. Cuma kita tak tahu mati bila. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi tahu kita mati bila? Pertama, sebab dia nak bagi kita hidup selesa lah. Kalau kita tahu kita mati bila, rasanya hari ni saya pun tak lalu nak makan, sebab saya tahu saya nak mati bila. Itu pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala nak ujilah siapa di kalangan manusia yang beriman dengan sebenar-benar iman dan beriman dengan iman yang pura-pura. Sebab itu dijadikan ajal kita ni rahsia. Berapa ramai di kalangan manusia tahu? Semua manusia tahu dia akan mati. Selagi mana manusia tu waras, dia tahu dia akan mati. Bukan hanya orang Islam, termasuk juga orang yang bukan Islam. Mereka tahu mereka akan mati. Tetapi dalam masa yang sama, Nabi SAW tetap memerintahkan kita, menggalakkan kita untuk menziarahi kubur. Sebab apa? Sebab Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah, atau kama qala. Dalam hadis Nabi kata, dulu aku larang kamu ziarah kubur, sekarang kamu pergilah ziarah. Kenapa kena ziarah kubur? Fa innaha tudzakirukumul akhirah, kerana kubur boleh mengingatkan kamu kepada akhirat. Kubur ni mengingatkan. Sebelum ni tak tahu ke? Sebelum ni tahu kita akan mati. Tapi kenapa kena pergi ziarah kubur? Bila kita tengok kubur, kita ingat balik. Oh, sebenarnya saya juga akan ni, sebab mengambil iktibar. Mengambil iktibar daripada apa yang kita lihat. Kerana manusia ini nak dapatkan kesedaran di dalam jiwa, perlukan sesuatu yang mengingatkan dia, sama ada dari sudut penglihatan ataupun sentuhan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, Allah mensyariatkan kita untuk melaksanakan ibadat. Kenapa ibadat? Kerana dengan ibadat itulah akan menguatkan iman yang berada di dalam jiwa. Apabila kita salat umpamanya, kita mengucapkan Allahu Akbar bagi setiap gerakan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar bagi setiap gerakan. Takbiratul ihram sebut Allahu Akbar. Nak rukuk sebut Allahu Akbar. Iktidal sebut Allahu Akbar. Sujud sebut Allahu Akbar. Apa hikmah di sebaliknya? Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Tetapi kalau kita tengok secara zahirnya, salat ini gerakannya tidak siapa yang memahami kenapa Allah Ta'ala suruh rakaat-rakaat yang berbeza pada waktu-waktu yang berbeza. Kita pun tak faham secara jelas kenapa salat subuh 2 rakaat berbanding salat zuhur 4 rakaat. Kita pun tak faham kenapa salat maghrib 3 rakaat berbanding salat isyak 4 rakaat. Kita pun tak faham kenapa 1 rakaat ada 2 kali sujud.
satu kali rukuk. Kita tak faham. Kenapa perlu ada iktidal sebelum sujud? Sedangkan rukuk kita dah tunduk. Tak payahlah bangun balik. Terus je lah turun untuk sujud. Tak, kena iktidal dulu. Kena berdiri tegak dulu. Lepas tu baru turun. Kenapa semua itu disyariatkan? Kita kata kerana Allah perintahkan. Kita sebagai manusia hanya tunduk. Dan kita sebut takbiratul ihram, Allahu Akbar, memberi isyarat kepada diri kita bahawasanya bila Allah seru kita untuk melaksanakan salat, terutamanya salat fardu, kita memberitahu pada diri kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apabila Allah memanggil kita untuk salat, maka tidak ada seruan yang lebih besar daripada seruan Allah. Maka arahan Allah itu lebih besar daripada arahan segala-gala yang ada di dalam dunia ni, daripada arahan makhluk. Begitu juga gerakan-gerakan salat. Walaupun kita tidak memahami apakah rasional di sebaliknya, tetapi kita tetap lakukan. Kita tetap lakukan kerana kita nak memberi isyarat kepada diri kita bahawasanya Allah memerintahkan aku untuk salat dengan rakaat ini, dan Allah yang memerintahkan aku untuk melakukan gerakan ini, dan aku lakukan kerana aku ingin menjadi hamba yang bertakwa dan hamba yang taat. Maka aku menyebutkan bagi setiap gerakan salat itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku lakukan semua ini kerana Allah arahkan aku, dan arahan Allah itu lebih besar daripada segala arahan makhluk yang ada di dalam dunia ini. Jadi manusia lakukan itu untuk bagi tahu kepada jiwa dia, nak nasihat jiwa dia, kamu kena jadi hamba yang taat, kamu kena jadi hamba yang tunduk, yang patuh. Yang mana bila kita sujud, kita sebutkan subhan rabbiyal a'la. Bila kita rukuk, kita sebut subhan rabbiyal azim. Maha suci Tuhan, maha suci Tuhan yang aku hanya tundukkan kepalaku. Yang merupakan kepala ini merupakan anggota yang paling bernilai bagi manusia. Anggota yang paling tinggi dalam badan manusia. Yang paling tinggi ini aku tundukkan hanya kepada Tuhan yang layak untuk aku berikan tundukkan kepada dia, iaitulah Allah Azza wa Jal. Tuhan inilah Tuhan yang tidak cacat. Tuhan inilah Tuhan yang maha sempurna. Tuhan ini yang tidak sama dengan makhluk. Tuhan ni saja yang layak untuk aku tundukkan kepala kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, sebab itu kita melihat di dalam dalil-dalil agama ini, Allah memperingatkan kita berkali-kali. Kerana apa? Nak menimbulkan mahu. Dan Nabi SAW juga memperingatkan kita berkali-kali, walaupun sebenarnya pesanan itu dah ada di dalam Al-Quran. Kerana manusia ini perlu diperingatkan. Selain daripada perlu untuk diajar, dia juga perlu untuk diperingatkan. Diingatkan supaya dia tetap beringat, supaya perasaan takut dalam jiwa manusia ni sentiasa ada. Jadi Allah Azza wa Jal bertanya kepada orang yang berada dalam neraka yang mana azab dia paling ringan. Kalau seluruh dunia ni menjadi milik kamu, kamu sanggup untuk jadikan bayaran untuk lepaskan diri kamu daripada neraka? Dia kata sanggup. Menunjukkan kepada kita azab di dalam neraka ini sanggup dibayar untuk lepaskan diri dengan apa bayaran sekalipun di sisi manusia. Dengan apa saja dia sanggup. Dia sanggup. Nak kata tuan-tuan, kadang-kadang manusia ni, ya, katalah kita dalam dunia ni kan, ada servis yang bagus. Contohlah dia sakit. Servis yang bagus, servis yang mudah, servis yang cepat, dia kena pergi hospital swasta. Hospital swasta kenakan bayaran kat dia, katalah 30,000 untuk satu pembedahan. Doktor bagi tahu. Hospital kerajaan dia kata 6,500. Tapi dia punya servis tu lambat sikit, kena tunggu turn, dan tidak sebaik servis hospital swasta kerana jagaannya sebab kita bayar kan, jadi dapat lebih baik lah. Orang yang berkira-kira dengan duit dia, kalau banyak duit lain cerita lah. Orang berkira-kira dengan duit dia, dia akan kata tak apalah, saya ambil yang kerajaan lah. Sebab apa? Dia kata walaupun kurang sikit. Sebab duduk di hospital kerajaan ni, walaupun dia punya servis itu tidak sebaik hospital swasta, tetapi ada kebaikan di sana. Maka kita tak sanggup bayar 30,000 tu. Sebab dia kata 30,000 tu sayang juga duit banyak bagi orang yang susah lah kan. Jadi sebab apa dia sanggup? Sebab dia kata ada kebaikan juga pada hospital kerajaan ni. Tapi neraka ni tak ada kebaikan langsung di dalamnya.
azab yang tidak pernah difikirkan oleh manusia, azab yang tidak berhenti. Cuba kita bayangkan, kita ya, mungkin di kalangan kita ni ada yang terkepit pintu, jari terkepit pintu. Saya pernah masa kecil terkepit pintu. Bila jari terkepit pintu, tuan-tuan, terkepit pintu kereta ke, terkepit pintu rumah ke, terkepit pintu toilet ke, sakit. Bila orang buka balik, kita jerit, buka balik, tangan aku terkepit, kan? Kita buka. Bila buka, kita rasa sakit. Dan kita tahan sakit tu. Dan sakit tu, walaupun pada mulanya sakit, tapi sakit tu akan berkurangan. Sakit tu akan berkurangan dan berhenti. Sama macam kita terkena luka lah, mula-mula sakit, tapi lama-lama dia akan slow. Hari demi hari dia akan kurang sakit. Itu kesakitan dalam dunia, itu pun kita tak tahan. Tetapi kesakitan di akhirat tak berhenti. Kesakitan di akhirat tidak berhenti. Kesakitan di akhirat berterusan. Bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala akan jadikan mereka kekal dalam neraka, dan kesakitan mereka itu sekali-kali tidak berhenti. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, apabila orang-orang yang berada di dalam neraka itu, bila mereka telah hangus, Allah akan ganti kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Kata Allah di dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali apabila kulit mereka telah masak, terbakar, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan mereka dengan kulit yang baru selain daripada kulit yang telah hangus tadi, supaya mereka kekal merasa azab. Sebenarnya ayat ni mengandungi ijaz lah, mengandungi mukjizat saintifik. Kerana apa? Kerana di kulit tu yang ada reseptor yang nak rasa panas. Jadi bila hangus dia tak rasa dah, Tuhan ganti yang lain supaya mereka kekal merasa azab. Azab itu ataupun panas itu sama setiap masa dan tidak berhenti. Bayangkan betapa seksanya neraka. Sebab itu ke Tuhan tanya, kalau kamu ada emas sebesar seisi dunia pun, adakah kamu sanggup untuk jadikan ia sebagai pembayar untuk kamu tebus diri kamu? Maka dia kata, sanggup. Kerana dia tahu keluar daripada neraka merupakan nikmat. Kerana dia berada dalam satu situasi yang sakitnya tidak berkurang. Bila dia kata dia sanggup, tuan-tuan dan puan-puan, Allah berkata kepada dia, aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi Adam. Aku telah inginkan daripada kamu yang lebih ringan daripada ini, lebih ringan daripada pembayaran satu dunia yang kau janji kononnya kau nak bayar. Sebelum ni, masa kamu dalam dunia, aku minta benda yang lebih ringan daripada ni, benda yang lebih mudah pada ni, ya, benda yang lebih mudah. Sedangkan pada waktu tu kau masih berada di dalam sulbi Adam. Engkau masih lagi berada di dalam sulbi Adam, dalam keturunan Adam. Kau belum lahir lagi. Allah tusyrika bi syai'a. Sedang aku minta apa? Aku minta kepada kamu supaya kamu tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu. Fa abaita illa an tusyrika bi. Sedangkan engkau pada waktu tu engkau ingkari aku dan engkau tetap melakukan syirik kepada aku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah Ta'ala kata aku minta daripada kamu sesuatu yang lebih ringan daripada ni, ulama berbeza pendapat. Apa maksud Allah minta? Adakah bermakna bila Allah minta sesuatu, berkehendakkan kepada sesuatu tak jadi? Sedangkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan fa'alul lima yurid. Allah Azza wa Jal mampu untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki. Semua benda yang Allah Ta'ala nak pasti berlaku. Tiba-tiba kat sini dia bagi tahu Allah nak sesuatu tapi tak berlaku, tak buat. Hamba tu tak buat. Maka para ulama ahli sunnah mengatakan, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kata Al-Imam Nawawi, yang dimaksudkan dengan perkataan arat tu, aku inginkan, dalam riwayat ini ialah aku perintahkan, iaitu aku minta kepada aku minta daripada kamu. Bukan maksud Allah nak tapi tak jadi, tapi Allah minta, Allah perintahkan tapi kamu tak lakukan. Kerana Allah sekali-kali tidak bersifat dengan sifat lemah. Bila Allah Ta'ala kata kun,
fayakun. Bila Allah Ta'ala kata jadi, maka jadilah. Maksudnya kat sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang kita baca ni perlu ditafsirkan dengan riwayat lain bagi hadis yang sama. Yang mana hadis yang lain, riwayat yang lain bagi hadis yang sama menyatakan Allah minta. Sebab di dalam riwayat yang disebut su'ilta bi aisara min zalik. Engkau diminta oleh Allah untuk melakukan perkara ini, tapi engkau tak buat. Ya, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, ayat hadis ini kata para ulama dia ada kaitan dengan ayat Al-Quran yang mana kata Allah dalam Al-Quran, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Yang bermaksud apabila Allah apabila Tuhanmu mengambil ataupun mengeluarkan manusia, mengeluarkan anak-anak Adam daripada keturunan mereka, zuriat-zuriat mereka, Allah Ta'ala keluarkan zuriat-zuriat anak-anak Adam ni daripada keturunan mereka sendiri, dan Allah mensaksikan mereka, menjadikan mereka saksi sesama mereka di atas diri mereka, adakah bukan aku ini Tuhan kamu? Aku ni Tuhan kamu kan? Maka mereka pun mengatakan bala syahidna, ya, kamu adalah Tuhan kami dan kami mengakui. Supaya tidak kamu mengatakan pada hari kiamat nanti, kami tak ingat, kami lalai dan kami leka, ataupun kami tak tahu berkenaan dengan perkara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Ayat ini ulama tafsir ada sedikit berbeza pendapat tentang maksudnya. Seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti di dalam kitab di Adwaul Bayan. Apakah yang dimaksudkan bila Allah mengambil, Allah menjadikan mereka sebagai saksi? Ya, baik. Pandangan yang pertama, mereka mengatakan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka saksi. Saksi itu betul ke saksi? Dia kata saksi itu Allah Ta'ala jadikan saksi sambil Allah tanya tu, adakah aku ini Tuhan kamu? Mereka kata ya. Maksudnya Allah meletakkan di dalam dunia ini tanda-tanda, bukti-bukti yang jelas, yang tidak ada sanksi menunjukkan bahawasanya Allah itu adalah Tuhan yang mentadbir alam. Tuhan yang mentadbir alam ini dan Tuhan yang layak untuk disembah. Dan Allah meletakkan sifat fitrah di dalam jiwa setiap manusia untuk menyembahnya. Jadi mereka kata, kalau ikutlah tafsiran yang pertama ni, bila Allah menjadikan mereka saksi ni, maksudnya dia penyaksian itu pada keadaan mereka, bukan pada lidah mereka mengaku. Tak, pada keadaan mereka sepatutnya mereka mengaku. Kerana Allah telah menjadikan pelbagai bukti dalam dunia ini. Perjalanan alam, kejadian manusia, semua itu menunjukkan tentang kebesaran Allah, tentang kewujudan Allah, tentang berhaknya Allah untuk ditauhidkan, bukan untuk disekutukan. Dan manusia pun ada fitrah yang Allah Ta'ala bekalkan di dalam jiwa dan dalam diri dia, yang mana sepatutnya dia tunduk dan patuh. Sepatutnya dia mengaku dengan keadaan yang ada pada mereka. Tetapi mereka tidak mengaku, dan sepatutnya mereka mengaku, tetapi fitrah mereka terubah disebabkan oleh ajaran-ajaran kufur. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, mereka mengatakan memang betul-betul Allah Ta'ala mengambil perjanjian, mengambil penyaksian daripada keturunan Adam ketika mana Allah menciptakan Adam. Memang Allah Ta'ala tanya betul-betul. Dan kita jawab, betul. Kita jawab, ya, Allah adalah Tuhan kita. Cuma kita lupa. Dan Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab di Safwatut Tafasir, dia mengatakan tafsiran yang kedua ini lebih tepat. Manusia tak ingat, betul, manusia tak ingat. Tetapi Allah menghantar Rasul. Allah menghantar Rasul untuk memperingatkan manusia tentang kepentingan tauhid. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini mempunyai beberapa faedah yang kita boleh ambil. Yang pertama, hadis ini mengisbatkan tentang kalam Allah, dan Allah itu mempunyai sifat kalam. Allah berkata-kata seperti mana yang dikehendaki. Ini merupakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Allah tidak bisu. Kerana bisu merupakan sifat cacat, dan Allah Azza wa Jal sekali-kali tidak bersifatkan dengan sifat yang cacat.
Allah berkata-kata, bahkan Al-Quran merupakan kalam Allah. Allah berkata-kata dengan sesiapa saja yang dia kehendaki. Allah berkata-kata dengan malaikat. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Dan kita sebagai ahli sunnah beriman, Allah berkata-kata dengan makhluk apabila sampai ke negeri akhirat nanti. Itu merupakan perkara yang kita kena akui berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih dalam bab ini, yang mutawatir, yang tidak mungkin untuk kita tolak ataupun kita takwil di luar daripada zahir makna ayat Al-Quran ataupun hadis berkenaan. Yang kedua, kepentingan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana iman akan menyebabkan seseorang itu akan diselamatkan daripada berkekalan di dalam neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok pada hadis ni, kita akan dapati bahawasanya orang yang melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jal tidak akan mampu untuk diselamatkan. Tidak mungkin sesiapa pun yang akan selamatkan dia, kerana ketentuan Allah menyebutkan sesiapa yang kufur kepada Allah, sesiapa yang syirik kepada Allah, maka tempatnya kekal di dalam neraka Allah. Dan sekali-kali mereka tidak akan diselamatkan. Berbeza dengan orang yang ada iman tetapi dalam masa yang sama melakukan dosa kepada Allah. Dan mereka ini apabila pergi ke negeri akhirat, mereka akan berada di bawah kehendak Allah. In syaa'a aqabahu wa in syaa'a afa anhu. Seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Nabi riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Yang mana kata Nabi SAW, sesiapa yang melanggar perjanjian, buat dosa, dia buat perjanjian dengan Nabi, tak nak buat benda ni, tak nak buat benda ni, tak nak buat benda ni. Nabi kata, wa man asaba fi zalika min zalika syai'a. Siapa yang melanggar perjanjian ni, buat dosa lah katakan, wa uqiba fi dunya fahuwa kaffaratullah. Dia beriman, dia buat dosa dan dia dikenakan hukuman di dalam dunia, itu merupakan penyucian kepada dosanya. Wa man asaba min zalika syai'a. Siapa yang buat dosa ini, kata Nabi, wa man asaba min zalika syai'a, kemudian dia pergi ke negeri akhirat, dia tak falam yu'aqab fid dunya, yang mana dia tak dikenakan hukuman di dalam dunia, dia tak diberikan oleh Allah dengan musibah untuk menyucikan dosanya, fahuwa ilallah, maka urusannya kembali kepada Allah. Urusannya kembali kepada Allah. Insya'a aqabahu, jika Allah mahu, Allah Ta'ala boleh ambil tindakan pada dia, masukkan dia ke dalam neraka. Wa insya'a afa anhu, kalau Tuhan mahu, Tuhan boleh ampunkan dia. Tapi nak kata orang yang berdosa di kalangan orang yang beriman, dosanya lebih banyak daripada pahalanya, dia berada tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Allah boleh ampunkan dia jika Allah mahu, Allah boleh azab dia jika Allah mahu. Tetapi kalau dia diazab, janji Allah mengatakan orang yang ada iman walaupun sebesar zarah di dalam jiwanya, dia tidak akan kekal berada di dalam neraka, dia akan keluar apabila dosanya telah dibakar ataupun dosanya telah habis ketika mana dia dibakar di dalam neraka. Jadi nak bagi tahu pentingnya iman untuk dipelihara, pentingnya akidah untuk dipelihara. Jadi nak tahu tentang akidah, kena belajar. Kena belajar tentang akidah, kena belajar tentang apa itu rukun iman, kena juga belajar apa itu perkara yang boleh membatalkan iman. Kita merasa sedih dan kecewa bila melihat orang-orang Islam tidak begitu memahami perkara yang boleh membatalkan akidah. Itu yang kadang-kadang kita pun sedih bila tengok ada orang sanggup sujud di dalam kuil orang yang bukan Islam dengan alasan dia jahil. Tak apalah, kita mungkinlah dia jahil. Mungkinlah dia jahil, mungkin dia tak tahu hukum. Tetapi perkara ini amat berbahaya dari sudut akidahnya. Kerana tidak mungkin seorang mukmin, sejahil mana pun dia, sukar untuk kita terima kalau dia kata dia sanggup untuk tunduk dan sujud kepada sembahan orang yang bukan Islam. Jadi tuan-tuan berhati-hatilah masalah ni supaya kita tidak kekal berada di dalam neraka Allah. Moga Allah mengampunkan saya, mengampunkan tuan-tuan dan puan-puan juga, dan menjadikan kita kekal sebagai orang mukmin, mengekalkan iman kita sehingga kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan yang seterusnya,
Faedah yang seterusnya ialah daripada hadis ni, ahli neraka yang lebih ringan siksaannya sekiranya mempunyai emas sepenuh bumi, nescaya ia akan menembus diri dengannya daripada azab hari kiamat. Menunjukkan memang azab hari kiamat tidak ada hentinya, tidak ada azab yang lebih berat daripada azab neraka di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripadanya. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di antara faedah untuk hadis ni juga, ia menunjukkan tentang keadilan Allah Azza wa Jal. Walaupun Allah mencampakkan orang-orang jahat ni ke dalam neraka, tetapi keadilan Allah itu tetap ditunjukkan walaupun kepada orang jahat. Kenapa? Kerana azab di dalam neraka ini ada tingkatan-tingkatannya. Hadis ni bagi tahu orang yang paling ringan azabnya. Berkemungkinan dia tidak beriman tetapi dia tidak terlalu jahat dari sudut akhlak dengan manusia lain. Walaupun dia dah buat satu kesalahan yang besar, iaitu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar, yang paling agung, sehingga menyebabkan dia tak mampu untuk melepaskan diri daripada azab neraka bila sampai ke negeri akhirat. Tetapi orang-orang yang musyrik ini bukan jahatnya tu satu level. Ada yang musyrik tapi akhlak baik. Ada juga yang musyrik tapi akhlak jahat. Maka Allah Azza wa Jal membezakan azab-azab ini nak menunjukkan kepada kita tentang perbezaan azab ini adalah disebabkan perbezaan kadar kejahatan yang mereka lakukan. Maksudnya, di dalam neraka yang merupakan tempat azab pun, Allah Azza wa Jal menunjukkan keadilannya kepada manusia. Walaupun manusia itu tidak melakukan hak yang sewajarnya kepada hak Allah. Hak Allah ni untuk diibadah. Hak Allah ni untuk ditauhid. Ada manusia ambil nikmat macam-macam. Ambil nikmat daripada Allah. Guna nikmat daripada Allah, tak bayar satu sen pun. Dan dalam masa yang sama, mereka melakukan syirik. Pergi sembah benda yang tak ada kena-mengena dengan hidup dia. Pergi sembah batu, pergi sembah pokok, pergi sembah benda-benda yang tak ada kaitan, yang tak pernah berikan apa-apa keselesaan pada dia orang. Sepatutnya, kalau kita lah kan, tak payahlah dapat apa-apa rahmat. Tak payahlah dapat apa-apa. Tak payahlah dapat apa-apa nikmat. Dahlah dia pergi sembah benda lain. Tapi Allah Ta'ala tetap memberikan nikmat kepada mereka dalam dunia. Dan di akhirat nanti, Allah Ta'ala tetap menunjukkan keadilan kepada mereka. Nak tunjuk kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala itu tidaklah zalim kepada hambanya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, faedah yang terakhir yang boleh saya huraikan dalam kuliah kita pada tengah hari ini ialah iman dan kufur ini merupakan perkara yang Allah Azza wa Jal memberikan kita pilihan. Sebab itu Allah Ta'ala kata, engkau diminta benda yang lebih ringan daripada ni. Aku perintahkan kau untuk beriman, tapi kau tak nak. Fa'abait. Engkau ingkar. Engkau sendiri pilih untuk menjadi syirik. Engkau sendiri pilih untuk melakukan amalan syirik. Maka bila sampai ke negeri akhirat, engkau akan diazab bila engkau memilih untuk melakukan dosa. Ini benda yang sangat penting. Yang kita kena tahu, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita sampai ke negeri akhirat, Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran, bila kita sampai aja ke negeri akhirat, orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah, pada masa itu, mereka minta keuzuran kepada Allah. Mereka minta untuk diberi peluang kedua. Mereka minta kepada Allah untuk diberi pilihan kedua untuk kembali ke dunia. Walau tara iz wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dalam suratul An'am Allah Ta'ala sebut, kalau kamu melihat mereka apabila mereka itu diperdirikan betul-betul pada neraka, diperlihatkan dengan neraka, betul-betul sampai ke negeri akhirat tengok neraka, ya, maka mereka kata ya laitana, ya, mereka kata kepada diri mereka, alangkah baiknya kami, ya laitana nuraddu wala nukadziba biayatina, alangkah baiknya kalau kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak melakukan pendustaan terhadap ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Tapi Allah Ta'ala tahu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang mereka sembunyikan di dalam diri mereka. Kata Allah, walau ruddu la'adu limanuhu anhu, kalau mereka dikembalikan pun mereka akan, kalau mereka dikembalikan ke dunia pun, la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun, mereka akan kembali buat apa yang mereka dilarang. Mereka akan kembali jadi jahat juga.
kerana mereka itu adalah semata-mata pendusta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa ini hadis ini merupakan hadis yang sangat menginsafkan kita tentang azab neraka, yang mana azabnya itu merupakan satu perkara yang sangat-sangat dijauhi oleh orang-orang yang beriman dan diminta, sangat-sangat diminta oleh orang yang beriman supaya Allah menjauhkan mereka daripadanya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memelihara kita daripada azab neraka, memasukkan kita ke dalam syurga Allah insya-Allah. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur atas kita kata apa, anjuran kuliah mereka pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kalian pahala yang tidak putus-putus atas manfaat ilmu yang diberikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kalian. InsyaAllah kita berjumpa di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang terkasar ataupun kata-kata saya yang menyinggung mana-mana pihak. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi insya-Allah.